quadratic equations for the harmonic oscillator ground state wave functions. Ada yang ini. Ni Hang Tuah dah jalankan this normalized wave function of harmonic oscillator. Without doing proof and state. With respect to parameter yield, this error yield 0.2 above the ground state. Why this above the above the true ground state error? Why? Untuk the ground state, because the ground state ini saja for the harmonic oscillator. You ada extra term here sini. Dan ini adalah, this is not the actuals. Okay, you can try, okay, as best as possible to get the best value here, beta and this gamma. Tapi you tak boleh approach that true. This one, yes, you can. Because of this term, you dapat error di 0.2. You tak perlu prove kan sini. Ni just kat sini mentioning here, yield this one. Proof. Why? Because of this one. Okay. Ni pun sama. Ni pun sama. 0.7. Ini adalah the variational integral for the ground state of hydrogen atoms. The true one is this one. Okay. Because of this, you dapat this error. Okay. Okay. Apa lagi? Ni soalan yang ini. Soalan macam ni, matematik yang ni tak masuk exam selalunya. Okay. Cuba. Okay. Okay. Avoid bagi macam ini punya soalan dalam exam. Macam dalam tutorials lah. Dalam you punya assignment. I tak mungkin bagi soalan itu dalam exam ya. You kena ingat. Untuk assignment, yes. Ini ada melibatkan calculation here, lot of calculation. Tapi yang ini, ini adalah simple saja mathematics. Not too simple lah. Maksudnya mathematics juga. You rasa kenapa ni soalan ni dia nak test you apa? Yang tadi soalan ni to test your understanding of variational principles. Ni, soalan ni. Kalau you tak faham konsep variational principles, you tak boleh faham apa yang I cakap sini. You tak boleh faham. Okay. So yang ini, this one, ni sama. Ada beberapa tahun soalan exam keluar, tapi I ubah ni, this one. I boleh ubah yang ini. Boleh ubah apa function kat sini. I boleh letak sini C5 kalau I nak. This C4. I boleh ubah. Okay. Jadi soalan ni berkaitan dengan apa sebenarnya? Ambil soalan ni lah yang last kali ni. Okay, soalan ni semua sama. You boleh cuba. You rasa ni soalan apa? Ya, berkenaan dengan apa? Ini berkaitan dengan hidrogen, semua hidrogen. Okay, hidrogen. Macam mana you nak relate dengan helium yang you belajar tu? Macam mana you nak relate dengan this one? Yang you belajar dalam helium. You dah jumpa ni kan? Okay. You have seen this many time. I pun dah tulis ni banyak kali.
I harap I takkan lupa sampai bila-bila. Dah banyak kali dah I tulis ni. You pun boleh ingat ni. The spatial part. This is also the spatial part of the wave function. Kita ada spin part. Macam mana you nak relate this one? Siapa ada idea? Siapa ada jawapan? Dia punya coefficient here ni. This is the coefficient. Okay? This is the coefficient. Ni adalah dia punya coefficient. C1 dan C2. Right? Ini pun sepatutnya I tanya soalan ni sebab tak ada I tak ada evaluate lagi C3. Ini dah ada semua. Okay. Okay. Mana I nak bagi? Not this one lah. Ni lah I bagi yang ni lah. Okay. Sebab ada C3. C3 ni kena evaluate. Ni semua dah ada C1, C2 and C3. I bagi yang inilah. Soalan 11. Ni lagi panjang. Ada idea? Tak ada? Okay. Sekarang I pergi pada lecture notes. Diagram. Mana diagram I nak cari? Yang inilah diagram ni. Dah pukul berapa? 2:30 dah. Ayuh. Google Meet dia boleh record sampai berapa jam ke? Ada limit ke? Okay. Yang ini. So you dapat this one. Okay, I tulis mula sini. Okay. Ini adalah wave functions yang I dapat dan this energy. Betul? Satu lagi kat sini plus lah. Okay. I dah beritahu sebelum ni kalau I tak ada through calculations I can guess this is the lowest one. Okay. Kita compare from it. You tahu kenapa? Why? This is not the positive and this is negative. Why? I dah explain sebelum ni. You tahu? Apa reason dia? Okay. You tahu kenapa? I bukan just simply guess yang ini adalah negative. So this correspond to this state. This wave function, this negative correspond to this state lower than this one, the positive one. Mesti ada reason. Why? Yeah. Daripada calculation, you can prove this. Tapi macam saya cakap, without doing any calculation, you can guess this wave functions correspond to this lower state. You rasa? Ada student boleh jawab? Okay, tak ada boleh jawab. Okay. Ini adalah, this is the spatial orbitals.
dia bergantung kepada spatial coordinates. Betul? Each of these bergantung pada R, R1, R2, R12. Nih, this one. Okay, R ni X, Y, and Z lah dalam Cartesian, dan sphericals R theta phi. Okay. And then the energy here, this energy, this is the quantum mechanical properties we want to measure. Ni cerita from the basic fundamental theory of quantum mechanics. The postulate. Okay, this physical measurable quantity, we want to find what is the corresponding operator. The corresponding operator is the Hamiltonian operator. And this Hamiltonian operator depends on the spatial coordinate. Oh, wow, the lightning. The spatial coordinates. These spatial coordinates. Okay. For the non-relativistic treatments, okay, of this system, okay, without inclusions of spin function, spin coordinate, the H here only depends on the spatial coordinates. Jadi kalau dia depends on the spatial coordinates, energy here, of course, depend on the spatial coordinates. These spatial coordinates, you boleh tulis lah this kinetic energy operator plus the V. The potential depends on the spatial coordinate. Begitu juga dengan what you call this, the kinetic, ddx, ddy, semuanya, this depend the spatial coordinate, not the spin coordinate. Okay. Itu satu. Okay. That's the first point. Yang the second point is, apa dia? Apa dia you rasa? The Pauli anti-symmetric principles of fermions electrons, fermion particle, which is electron. The anti-symmetric properties of the whole wave functions. Meaning that if we want to write the whole wave functions, we must combine this partial wave function with the spin. We have spin here, right? This is spin. Kita ada spin here. Tapi yang ini bukan menentukan energy. Okay. The spin part here does not determine the energy here. This wave function here adalah penyelesaian from this Hamiltonian operator. Depend on this coordinate and the spatial coordinate. Because of the anti-symmetrics. Okay, you boleh tengok ni, you can see this clearly. This is the anti-symmetric wave functions. Disebabkan itu, this energy is more stable, okay, which is lower than this one. The symmetric one here, the symmetric spatial functions. Itu aja jawapannya. Because of the Pauli anti-symmetric properties of fermions. Okay, in this case, the fermion particle is this electron. Okay, ini adalah cerita dia, and then this wave function. Okay, kita tengok this wave function. Sebelum ni, we want to determine what is the C1 and C2. Okay, right? This one and C2. Sekarang ni I dah tulis what is the C1 and C2. C1 is over square root of 2, C2 is negative of 1 negative 1 over square root of 2. Ni you dah dapat. Ini you dah selesaikan, you dapat. Okay. Katakan, let's say here,
you tak tahu this energy. Ini you dah selesaikan directly from the solution of this circular determinants. You dapat E. You dapat E1 lah, E2 lah. So you dapat tulis lah sini. Okay. Ini adalah berkaitan dengan perturbation, correct? Betul? So you dapat yang ini. Kemudian daripada sini you dapat this one. You dapat two set kan? The first set here, you dapat yang inilah. The second set here, you dapat atas ni. Okay. Second set tu, you guna this one. Itu, first set, you guna this one. Okay. Sekarang ni, let's say, you tak tahu this energy. You dibagi this one. This is our gas function. Sekarang ni kita nak discuss in term of variational method. Let's say this is our gas functions or trial functions. Macam ni. Ni adalah story dia. This one. Suppose that this is the trial function we use to find the energy. This energy levels. This one, energy levels, kita nak guna yang ini. Okay. We want to use this. Kita dapat diagram ni, this diagram from perturbation calculations. Okay, now katakan kita tak tahu this energy. So given this trial function, lagi sekali nak cerita, consisting of these two basis function. So this is two basis function. This is F1, this is F2. Okay. Dengan this coefficient expansion here C1 and C2, this known coefficient C1 and C2, okay, how we want to evaluate this energy? Sudah semestinya you guna variation integrals. Katakan yang ini. So, you ada dua sini. Okay. So, kita nak selesaikan, kita nak dapatkan sini variation integral this one. Katakan this is pi 1 lah. Let's say this is pi 2 lah. So, pi 1, pi 2. You nak selesaikan yang ini. Okay. This is a normalized function, this a normalized function, this a normalized function, this a normalized function. So this is the a normalized function here. And this already been here normalized. You dapat C1, C2. So yang ini ceritanya ni juga dalam keseluruhan ni. Okay, the whole this function is a normalized function. So you nak dapatkan yang ini sebenarnya. Okay. Kalau you selesaikan, kalau you guna perturbations, yes, you dapat this one, dapat macam ini. You dapat nilai ni, and then you dapat this pi 1. Sekarang ni you nak guna variational, you tak tahu this energy. And then you guna this yang you dapat ni from perturbation calculation sebagai as your trial function. Ni adalah the helium's Hamiltonian operator. Apakah energy? Kalau you guna, if you use this, you akan dapat energy yang sama. This one. Okay. Macam mana you nak dapatkan yang ini? Okay. I nak kena ada masa juga ni nak selesai satu-satu. Okay. I bagi satu contoh. What is the Hamiltonian operator for helium?
Apa dia? Helium. Ini adalah ni Z kan? R1, R2, negatif. Okay, I nak tulis dalam atomic unit, mudah. So, E, sekejap, I tulis semula ya. I tulis dalam atomic unit, mudah. 1/2 Okay, E sini I set dia sebagai sebenarnya sini ada E. Okay, E prime here. Okay, so I set semua atomic units sebagai satu semua. Okay, so negatif, positif, positif. Kinetic all negatif. Okay, betul. So sekarang ni I nak masukkan yang tadi. Doctor, is there a difference with E prime and just like E biasa? Because like got some, when we write the explicit form, we have like E divided by 4 pi epsilon naught. E prime apa? Dalam lecture note ada. E, ni charge. Ni dalam unit coulombs. 4 pi epsilon naught, apa dia? Half kan? Inilah kita define sebenarnya E prime. Okay, faham? Dalam atomic unit, E prime ni diset sebagai satu. Definition untuk coulombs, charge in atomic unit, when we here divided by 4 pi here epsilon naught vacuum permittivity here. Ini adalah satu dalam unit. Dalam atomic unit, mass here of electron here is 1. H bar here is 1. H bar here is H, Planck constant is you ada belajar ke dalam physical 1, physical 2? Sepatutnya atomic unit I kena ada satu lecture juga untuk ajar ni kalau tak ada siapa ajar you kena belajar ni ya. Kalau you belajar dalam quantum chemistry or quantum lah, cerita tentang quantum, biasa orang guna atomic unit. Sebab kenapa? You dapat energy in atomic unit, semua constant you boleh cancel, bukan boleh cancel, you can set to be 1. Jadi you punya equation nampak simple, and bila you dapat energy dalam atomic unit, you can convert easily. Sekarang mudah aja, you boleh tengok mana-mana mana-mana energy converter ke, ataupun kalau charge you boleh tukar dalam unit apa. Kalau energy, biasa energy lah, daripada joule, daripada atomic unit ke joules, atomic unit ke calorie ke calorie ke electron volts ke, mudah. So yang ini, this one, so you ada tadi you ada tadi F1 dan F2 tadi. Sebelah sini dan juga sebelah sini. Okay. Sini adalah dalam metode. Okay, tengok. Ini sama yang ini. This one sama this one. Ini adalah this one. Ini adalah untuk H1. This one. Ini adalah untuk H2. Ini adalah H prime. Bila you operate this function dengan sebelah sini, sinilah sebelah sini, okay. Sebelah sini ada
Okay, I tulis sambung sini, okay. Ini akan operate dengan this only untuk elektron 1 punya. This one akan operate dengan ni was. Yang ini dia akan operate untuk keseluruhan ni. This one itu yang dapat E1. E1. So you akan dapat ni macam like this. E1. So ini adalah J plus K minus, okay, bawah. So kalau ground state, this is ground state 1s, K1, S2. Ni yang you dapat. Sekarang ni, okay, ni cerita dia. You dapat this energy. So, dapat this energy. Mana ni? Ni, sama ni. You dapat E0 ni plus ini yang you dapat ni sebelum ni. So this is K, this is J, JS, J1S2 lah. JS, so ni adalah KS, K1S2, 2 elektron dalam 1S. This is J and K. You akan dapat nilai ni. Believe me. You spend your time, you try dapat ni, you dapat energi yang sama. Okay, kalau you rajin lah. Mungkin selepas exam. Okay. So, dalam exam, I tak adalah buat you suffer. Selesaikan dapat yang ini guna variationals. Okay, I bagi yang mudah. This one. Mudah kalau you tahulah. Sebab kenapa mudah? Sebab hydrogen atom. Hydrogen atom tak ada R12 ni. Tak ada yang ini, you nak susah-susah nak cuba dapatkan macam itu. Satu elektron sahaja. Okey. Sekarang pukul berapa dah ya? Doktor, boleh stop sekarang tak? Boleh stop Okey, boleh. Nasib baik you suruh stop. You suruh Nanti stop. kalau Kalau kita you orang tak ada suruh soalan, stop sampai kita malam. Ramai dah left. Tinggal 30 orang. Okey. You nak shopping mana? Semua shopping mall tutup lah. Ya ke? I pun tak tahu. Sebelum raya tu I dah tak pergi shopping mall dah lagi. Okey. And then you boleh set you punya, I harap I nak bagi lagi satu discussion dalam minggu ni, nanti I beritahulah. Kalau you berminat lah, kalau tak berminat I tak kisah. I boleh relax, boleh tidur ke. Boleh tidur, mana boleh siang boleh tidur, kerja, siang kerja. You tahu I kat office sekarang. Sekarang kejap, I nak buka, I nak buktikan I dekat office. Orang lain semua kerja work from home. Hai, I dekat office ni, you tengok tu. Apa ni, apa tu blind kat belakang tu. Office dengan smart tutup. Apa dia? Office dengan smart tutup kan. Doktor, office kan tutup kan? Office tutup. Oh, Tapi- office bawah tutup lah kan? Tapi I rajin sangat. Okay. Memanglah kebanyakan semua office tutup. Memang kebanyakan tutup. Dia mesti dapat permission lah datang. Mesti dapat permission lah. Ada setengah macam private sector semua buka. Takkan business you nak tutup. Bankrupt lah tokeh. Macam mana dia nak bayar gaji? Staff, kerajaan okey lah. Semua nak kerja dari rumah. I tak boleh kerja dari rumah, you tahu. Nanti I tidur. Sebab tu I memang tak biasa. Start daripada mula first MCO last year, I tak boleh. I cakap, I kena datang bos, I kena datang office. I tak boleh kerja dari rumah, susah lah. So I datang juga ke office. Walaupun office tak ada orang sangat lah. Sini tak ada orang sangat. You dah lama tak datang campus kan? Anak I macam tu juga. Dia sebenarnya macam you juga. Rasa macam tak boleh belajar.
duduk kat rumah, mood dia lain. Macam tu juga you kerja kat rumah, you punya mood lain. Memang bukan macam mood dah, yang mood dia tak ada. So you kena datang office baru mood ada. Kalau duduk dekat rumah, buka Uni5 lah, buka Astro lah, nak relax lah, tak ada apa. Cari movie mana-mana ke, download ke, mood tak ada. You kena datang office juga baru mood tu ada. You macam tu juga, I tahu student. Anak I pun macam tu juga. Ni anak I, cuma ni adalah nak bagi tahu lah, ni anak I ni perempuan ni. Dia pun tak ada mood belajar kat rumah. Tapi nak buat macam mana MCO dah setahun lebih. You bayangkan nanti you dapat degree MCO in chemistry. Kena imagine lah. Lebih-lebih lab. Macam mana science lab you buat practicals online, macam tak real lah. Macam tu anak I kena juga, sepatutnya kena pergi studio. Kena dia buat apa ni, dalam bidang arkitek kan. So dia kena pergi studio. Kalau tak pergi studio, nak design semua ke apa ke kat rumah susah sikit. Dia tak nampak macam lab betul. Macam you tak, berapa setahun lebih you tak pergi lab chemistry. You tak boleh feel macam betul-betul student chemistry sebagai chemist. Yang itu masalahnya. Ramai budak-budak sains semua ni. Sian you. Tapi satu perkara, one thing is, duduk rumah best lah. Makan, mak masak sedap. Boleh semua jaga makan. Tu je lah. Yang lain, kalau belajar, kurang sikit lah. Bagian nampak kurang sikit. Macam tu lah. Kalau mengajar pun, kalau mengajar dekat rumah, macam sekarang mengajar kat online lah. Tak real lah. Mood dia lain lah. Okay, ada apa lagi? So you nak berhenti sekarang. So nanti I set masa kita boleh discuss lagi. Okay? Kita discuss, doktor, kita discuss tutur lagi Tutorial ke, soalan exam ke, apa-apalah. Sebenarnya I ada satu lecture lagi. Molecules sebenarnya dia sampai, nak ajar sampai triatomic molecules, maksudnya sampai polyatomic molecules. Mungkin tak ada masa. Mungkin I cuma sampai diatomic molecule saja. Tapi I ada satu lecture lagi sebenarnya. I sepatutnya habiskan satu lecture lagi, so then bolehlah kita enjoy. Satu lecture lagi. Ada apa lagi? Doktor dah buat ke soalan untuk exam? Soalan untuk exam dalam proses. Doktor nak bagi berapa soalan agak-agak? I nak bagi 2 soalan. Tengok masa lah. Kalau misalnya 2 hours, mungkin satu soalan saja. Tapi ada sub question. Kalau misalnya dia bagi 2 jam, kalau 3 jam, boleh bagi 2 soalan. Okey, tahun ni I nak cuba bagi mudah lah. Maksudnya you kena selalu datang kelas I ke apa ke. Mungkin I boleh bagi tips ke apa ke. Banyak masalah MCO ni, tak tahu, banyak masalah macam ni. Sampai bila tak tahulah. Okey, sampai tahun depan ke. Student graduate dalam MCO. Kena imagine lah. Kenapa jadi macam tu ya? Lebih daripada, maksudnya half of apa ni, you punya study adalah online. Exam apa ni? Exam UPSR tak ada. PT3 pun dia cakap tak ada. So everything tak ada.
Susah juga. Semua everything tak ada. Exam semua, exam. Sekolah pun tak ada. Tinggal SPM aja. I harap PT3 ada next year. Sebab anak I yang ni dia akan exam PT3. This boy. Dah besar dah, ni masih kecil. Dia akan next year dia PT3. I harap ada lah exam. Tapi kementerian mungkin kata tak ada. Dia nak mudahkan lah. Macam last year PT3 tak ada. So tak ada certificate lah. Ada SPM aja nanti. Itulah ceritanya. Dunia dah berubah. Okey. Nak buat macam mana? Okey lah. Lain kali lah kita chat lagi. Ada apa lagi? Tak ada. Doktor, boleh tak hantar soalan khasnya yang SEM lepas? Sebab tak boleh dapat dalam yang website. Exam hantar Spectrum? Okay. Spectrum boleh hantar Spectrum. You boleh yang you dah hantar tu you boleh betulkan balik lah. I mean hasil questions for the last SEM. The last SEM question, exam last SEM punya question. Dia Yes. nak duk tablet. Ni, yang tadi I dah bagi tutorial. This one. Ni. Mana? Ni. Dia I compile lagi. Kebanyakan ni adalah pasir exam question ni. Ada dia campur lah yang tak ada exam question macam molekul ni semua. Kalau you tengok ya, ni I bagi macam satu petua lah. Ini you pernah tengok ni dalam lecture note? Pernah kan? Carbon atom. Ni semua ambil dalam lecture note. Ni dalam lecture note ni. Cuma dalam lecture note tu tak ada dia punya explanation details lah. Macam mana ni energy splitting ni. Contoh dia. Carbon ni untuk carbon. Takkan everything I semua nak explain dalam lecture notes. You bayangkan kalau everything nak explain dalam lecture note, you boleh dapat berapa ratus pages ya. Ni. Ini adalah tables you nak tentukan. Ini semua equation ada. Ini pun dalam lecture notes. Dalam lecture notes, this energy diagram. Ni taken from somewhere lah. Spectrums untuk apa ni, sodiums. Ni sodium D-line. Ini semua dalam lecture notes. Ni juga ni sodium D-lines. Ini adalah real punya sodium spectrum. So ini semua apa yang dapat dalam experiments, you boleh relate dalam apa you belajar dalam teori. Dia ada punya explanations daripada ni diagram ni. Diagram ni energy levels. Ni, you tahu energy levels yang ni, this energy levels hanya boleh dapat dalam calculations. Hanya boleh dapat dalam calculations. Cannot be obtained experimentally. Cannot be. You hanya boleh dapat the difference of this energy, energy gap. Dalam spectrum, you boleh dapat this frequency. This frequency, this wavelength or wave number. Which is the difference of this. You belajar this is Planck. Ni adalah delta E, correct? The difference between two energies. You boleh dapat ni dalam spektrum. Dalam spektrum, contohnya atom. Spektrum atom adalah dalam bentuk line. This line. Ni sama ada apa-apalah spektroskopis nak tentukan frekuensi, wavelength or this wave number here. You tak boleh dapat this. Ni adalah melalui pengiraan. So dalam melalui pengiraan, ini yang you belajar sebenarnya.
dalam what you call this quantum ni. Simple molecule, simple atom. Dalam actual punya, in real world, you tak boleh kira on paper, atas kertas tak boleh. You guna komputer. Komputer, super computer, big molecule, you guna super computer, big super computer, cluster computer, super cluster computer. You kena guna untuk big calculation kalau nak kira molekul yang lagi besar. Ya. Itu yang you belajar sekarang ni, you cuma nak fahamkan idea lah. Idea tu macam mana nak kira. Untuk real punya calculation, you guna komputer. Begitu juga ni, this energy diagram. You rasa this energy diagram dapat daripada eksperimen? No. Ni dapat daripada theoretical calculations. Eksperimen hanya dapat the different energy ni saja. Different energy. Ini pun juga taken daripada your notes. Ni exam question. Daripada you punya notes. Ini somewhere lah ada dapat ni. Ini adalah lithium hydride. LiH. Ni molecular orbital theory. Yang you belajar ni molecular orbital theory. Okay. Ada di sini valence bond sini semua, tak ajar lah. MCO ni you nak ajar banyak-banyak pun tak boleh. Ada valence bond pun nak skip. Ni oxygen molecules. Ni adalah molecular Hamiltonian you belajar. Ni oxygen spectrums. Kalau you pernah dengar ni Sharma-Range continuum band, Sharma-Range Hartley bands. Ini adalah oxygen O2 spectrum. Ni dalam unit wavelength, this unit. Ini adalah beza ni you dapat ni. Sama ada dia light absorb ataupun dia release, dia emit energy. The different mesti ada different energy. Ni daripada calculation. This is from calculation. Computational calculation, bukan buat atas paper ni. Oxygen O2. You ingat ni berapa elektron ni? Mati you nak kira pakai tangan. Helium pun sakit you punya tangan you nak kira. This is oxygen. You guna komputer. Okay, you dapat ni. You guna Born-Oppenheim approximation. You guna semua Born-Oppenheim approximation start, kemudian you guna basic principle, you dapat ni every point here. Komputer boleh buat ni. Kemudian dia fit ni, this every point here you dapat curve, energy curve. Mungkin you tak pernah tengok molecule potential energy curve surface. Tinggal berapa orang student aja sebenarnya ni. Cakap seorang-seorang nanti 26 ada lagi. Yang lain pergi shopping, tak apa, ada video. Potential energy curve surface. Contoh dia. Sebenarnya ada buat research dalam bidang ni. Contoh dia. Mana dia? I nak tunjuk you dalam actual calculations, bukan not this one. This is the theory behind the calculation dynamic. Ni. Full dimensional quantum molecular dynamic calculation of this nitrous oxide. Ingat berapa banyak ni elektron? I pun tak ingat. Okay. So, kalau you tengok tadi curve, this is only two dimensional curve. You kira. Macam mana yang ini? You dah kira the electronic parts. How about this molecule? The nuclei moving on this electronic potential. Macam mana dia bergerak dalam electronic potentials? You nak kira vibrational energy, vibrational frequency, the rotational semua macam mana? Macam ni. Macam mana? Dia ada vibrations, dia ada rotations, macam mana? Sekeliling ni adalah elektron, electronic potentials. Ni dia guna ni.
quantum molecular dynamic calculation. I buat seperti mana apa you belajar. Tak ada benda yang lain berbeza. So ada Hamiltonian operator, betul dynamics, semua tu adalah behind the theory. Okay. Ada dia punya mathematics. Tu dia contoh ni. This involves some mathematics untuk these specific molecules. These specific molecules. Kalau you nak study dia punya dynamics, the nuclear motions, kan you belajar Born-Haber approximation, you can separate the motion of electron and the nuclei. So yang I pertimbangkan ni dia the nuclear part, the nuclear motions. Okay. So contoh dia. Ini ada potential energy. 3 dimensions. Okay, contohnya distance here. This is the distance. This is the oxygen distance. Sebab dia ada 3 molecules, you boleh bentuk 3 potential energy surface. This. As a function of this distance and this distance. Contoh dia. Ada lagi. Okay. Sebahagian. This distance and angle between these bending angles. You tengok ni apa? This is what? This is from actual calculation. This is what? Yang the red one here. The red one here is what? Ini adalah pergerakan molecules. Vibrate. Dalam potential, ni adalah electronic potential energy. This is the electronic potential energy. Yang you belajar tu. This is you. On this surface. Dia bergerak atas surface. You tengok. This nucleus bergerak kat sini. Dalam bentuk apa? Wave functions. The probability of the wave functions. You tak boleh tengok molecule or atoms macam ball, billiard ball. Bukan. Macam stick ball, macam you guna ball and stick models kan. Dan macam you belajar organic and inorganics. Bukan macam tu. Dia macam cloud of electrons. Dalam kes ni adalah molekul tu sendiri. Dia vibrate. Itu adalah daripada actual calculations. So dia bergerak daripada ni untuk 0 femtoseconds, 4.8 femtosecond daripada sini. Ni adalah bounce. Dia ada potential well here. Ni adalah dia punya dinding, walls, potential wall. Dia bergerak sini. Dia tengok dia punya reflection. Untuk every here femtosecond. Dia tengok the movie of this motion, nuclear motion here. Dia bounce from here to here and here to here and to here. Bergerak dalam ni. Kemudian ini adalah pergerakan dia. You boleh kira dia punya cross sections, you punya spectrums. Ni ultraviolet spectrums. Ni ultraviolet spectrums. You nak tahu sama ada you punya calculation accurate or not, you can compare with the experiment. This is from the theoreticals. This is from the experiment. Almost here. You nampak? Identical here. This is the rotational energy. Rotational quantum number. Each of this. Sebab yang ni dia akan separate into the N2 akan jadi N2. Oxygen. Kita nak kira this tentukan the rotational distribution quantum number for this NN. Ada setengah experiments belum dijalankan, so we can predict before experiment. Sebelum eksperimen jalankan untuk this, katakan untuk this is rotational quantum number.
coupled with the specific vibrational quantum number V0, V1, this is the vibrational quantum number. Vibrational quantum number untuk rotational one. Coupling between rotational and the vibrational. Itu contoh dia lah. Banyak lah. Lots of another examples kalau you nak tengok. Kalau you nak tahu. Currently ada contoh dia lah. Apa yang ada sekarang ni? Ni. Just ada 3 publish accepted yang berkenaan dengan quantum calculations. Sangat menarik. Kalau you faham, sangat menarik. Sebab you can see the movie of the motion of the electrons and nucleus. Contoh ni. Tapi yang ni kita control the electrons using strong fields. Strong fields. Ini adalah I punya area lah. Ultra fast macam mana simple molecule, just simple molecule. Kita study simple molecule. H2. Apa yang you belajar? Strong fields, laser pulse. So, macam itulah. You can see the movie of this electrons. File ni agak heavy ya. Sebab dia ada ni sebenarnya 3-dimensional contour plot of this, what I call this, electronic motions. 3-dimensionals. Adalah cerita dia yang tu. Okey, ada apa-apa lagi? You boleh tengok, I akan tunjuk lah. Ada beberapa movie yang tu, tapi dia punya file agak berat. Tengok. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Tak ada apa? Okey, tak ada apa. Okey. Dah pukul 3 lebih dah. Okey. Bye-bye. Thank you, Doktor. Thank you, Thank Doktor. you. Okey, I nak rekod ni dulu. Selamat Raya, Doktor. Thank you. Selamat Hari Raya.